Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taysirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita membaca surah Yasin. Dan alhamdulillah kita sampai kepada hari ke-27 daripada bulan yang agung, iaitu bulan Rejab. Dan ulama Islam menyatakan bahawa pada malam 27, atau pada malam tadi, dan kebetulan juga malam Jumaat, kan, dialah berlakunya peristiwa yang agung yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan sebagai Al-Isra'u wal Mi'raj. Jadi kesempatan ini kita baca beberapa nas ulama Islam yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Al-Isra'. Dan sememangnya kita ada satu surah yang dinamakan dengan surah Al-Isra'. Dan ayat pertama daripada surah Al-Isra', Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi sekiranya kita ada tafsir, kita boleh rujuklah makna keseluruhan ayat tersebut. Jadi sebagai panduan kepada kita, Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu, dia menyatakan dalam tafsir ni, Lataiful Isyarat, lamma arada an yu'arrifa al-ibad ma khassa bihi rasulahu lailatal mi'raj min 'uluwi ma raqahu ilaihi wa 'idhami ma laqahu bihi azal u'jubata biqaulihi asra. Jadi panduan pertama yang Imam Qushairi nak maklum pada kita, pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala ingin memaklumkan kepada kita semua satu kurniaan khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' tadi. Jadi apakah kurniaan tersebut? Ketinggian maqam yang dicapai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan kebesaran yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud ketinggian maqam tadi kita maklum, sehinggalah Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sehinggalah dikurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ibadat yang teragung, iaitu solat 5 waktu. Jadi Imam Qushairi kata, apabila perkara itu terlampau agung, maksud naik ke langit, dikurniakan dengan pelbagai dikurniakan dengan kefarduan, jadi akan berlaku kehairanan ataupun ketidakpercayaan pada manusia yang mendengar kisah tersebut. Ia ke boleh pergi daripada Mekah ke Baitul Maqdis satu malam, dan boleh ke pergi daripada Baitul Maqdis naik ke langit dan seumpamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala azalal u'jubata biqaulihi asra. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kepelikan tadi yang akan menimpa manusia dengan was-was daripada setan dan seumpamanya, biqaulihi asra, dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala asra. Maksudnya Allah kata, aku yang menjalankan. Jadi apabila aku yang menjalankan, Allah Ta'ala yang membawa, maka di situ tiada apa saja yang mustahil Allah Ta'ala boleh lakukan. Walaupun pada adat manusia benda tadi susah nak berlaku.
Jadi itu faedah daripada lafaz asra, dikatakan oleh Imam Al-Qushairi. Yang kedua, dan Allah Subhanahu wa taala nafa an nabiyhi khataral i'jab biqaulihi bi'abdihi. Jadi yang kedua Imam Qushairi nak kata, uh, dikurniakan kepada Nabi kurniaan yang agung. Maksudnya dibawa ke Baitul Maqdis dan dibawa naik ke langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan apa saja lintasan kebanggaan, kemegahan, merasa hebat pada sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabda Allah Taala bi abdihi. Jadi ini dua perkara lah. Maksudnya asra, faedahnya ialah untuk nak bagi tahu ada manusia yang diberikan kurniaan khusus. Walaupun Nabi Muhammad SAW tak boleh membaca, tak boleh menulis, tinggal di padang pasir di zaman baginda SAW, tapi pergerakan Nabi SAW lebih hebat daripada kita yang bergerak hari ini naik kapal terbang, daripada kita yang bergerak hari ini naik kereta, motor dan seumpamanya. Kenapa perkara itu boleh berlaku? Sebab asra. Jadi jangan sekali-kali kita rasa kita lebih hebat daripada baginda SAW. Kerana kita boleh pergi ke sana ke sini dan kita boleh nak menghafal Al-Quran dan seumpamanya. Jadi kerana Rasulullah dikurniakan, dan yang mengurniakan tadi ialah Rabbul Alamin. Itu pertama. Maksudnya kita kena mengiktiraf kurniaan-kurniaan yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang Allah berikan kepada wali-wali Allah setiap zaman, kepada guru setiap zaman, guru-guru mursyid seumpamanya. Dan yang kedua, Imam Qushairi berkata, jangan sekali-kali orang yang dikurniakan tadi, mana kita Allah bagi ilmu Al-Quran, Allah bagi kita ilmu fiqh, Allah bagi kita ilmu bahasa Arab, Allah bagi kita ilmu hadis, tafsir, ataupun segala kurniaan yang Allah bagi, maka jangan sekali-kali ada berasa i'jab ataupun berasa megah dengan dirinya. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak mengajar kepada kita tentang maqam manusia tadi, ada pelbagai dan tak sama melalui perkataannya asra. Dan macam mana pula Allah nak menjaga diri orang yang dikurniakan tadi agar tidak megah dan sombong. Maka Allah kata, kamu walaupun kamu aku bagi kurniaan macam-macam, kamu tetaplah abdihi, hamba aku. Kamu tak jadi Tuhan, kamu tak jadi agung, kamu tak jadi lebih hebat daripada orang lain, kamu tetaplah hamba aku. Jadi Imam Qushairi berkata, li'anna man arafa uluhiyatahu wastihqaqahu likamalil izzi fala yuta'ajjab minhu an yaf'ala ma yaf'al. Jadi kenapa kita tak ada boleh rasa pelik? Maksudnya kalau Allah nak kurnia kepada Nabi Muhammad menjadi Rasul, tak ada siapa pun yang boleh bertikai. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang mengetahui ketuhanannya dan berhaknya Allah Ta'ala tadi bagi segala kesempurnaan, maka fala yuta'ajjab, tak sepatutnya kita hairan apabila Allah melakukan sesuatu perkara. Maknanya kalau Allah nak mengurniakan ilmu, Allah nak mengurniakan irsyad, Allah nak mengurniakan sesuatu perkara kepada orang, walaupun orang tadi tak pergi universiti, walaupun orang tadi tak belajar, tak boleh membaca, tak boleh menulis, maka Allah yaf'alu ma yaf'al, Allah buat apa saja yang dia nak dan dia maha berkuasa. Dan Imam Qushairi berkata, wa man arafa ubudiyyata nafsihi wa annahu la yamliku syai'an min amrihi fala yu'jab bihalihi. Dan apabila seseorang tadi mengetahui bahawa dia tadi ialah hamba dan dia tadi tak memiliki apa-apa pun daripada urusan dirinya, kalau dia rasa dia banyak sembahyang sekalipun sebab Allah Ta'ala mudahkan, kalau kita rasa kita banyak berzikir sekalipun dengan sebab Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala yang pilih dan seumpamanya, kalau dia dapat rasa kefahaman tersebut, fala yu'jabu bihalihi, maka dia takkanlah megah dengan diri dia. Dan yang penting sekali ialah bukannya banyak ibadat tadi, yang penting ni ialah merendah diri. Sehingga kan malaikat-malaikat di langit dan semuanya dah banyak ibadat tu, Allah Ta'ala nak test boleh tak dia merendah diri. Maka apabila dibangkitkan Nabi Adam, disuruh sujud. Maka siapa yang boleh merendah diri, luluslah ujian tadi. Tapi yang siapa yang degil, rasa aku lagi baik, aku dicipta daripada api, daripada segalanya, itulah manusia yang waliyazullah ataupun makhluk yang celaka. Dan Imam Qushairi berkata juga, fal ayatu awdahat syai'ain ithnaini
Jadi antara perkara penting Imam Qushayri kata ayat subhanallazi asra bi'abdihi sampai kat situ tu menyatakan dua perkara yang amat penting. Pertamanya, nafya at-ta'ajjubi min izhari fi'lillah. Jangan sekali-kali kita berasa pelik ataupun kita rasa hairan dan kita rasa tak mungkin ni daripada sesuatu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kurniakan kepada siapa? Nak kurniakan kepada Rasulullah, nak kurniakan kepada Zaid, nak kurniakan kepada apa saja kurniaan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa dan kita tak tahu. Allah Ta'ala kurniakan kurniaan kepada seseorang mungkin dengan sebab doa. Doa seseorang kepada dia. Mungkin dengan sebab keikhlasannya. Mungkin dengan sebab dia tadi berbuat baik kepada ibunya seperti Uwais Al-Qarani dan seumpamanya. Jadi bukannya Allah nak kurniakan seseorang tadi dengan sebab kecerdikannya seperti yang berlaku pada Abu Jahal. Dia rasa aku cerdik, kenapa aku tak jadi Rasul? Kenapa Muhammad bin Abdullah ni yang jadi Rasul? Bukan kecerdikan kamu tadi yang sepatutnya menjadikan kamu tadi terpilih. Dan bukan juga dengan sebab pangkat, kedudukan dan harta seperti yang berlaku pada Abu Lahab. Allah Ta'ala dia berkuasa untuk memilih siapa saja. Wa nafyul i'jab. Dan yang kedua faedah daripada ayat ini ialah nak menafikan. Jangan sekali-kali bermegah. Jangan sekali-kali kita rasa lebih daripada orang lain apabila kita mempunyai sesuatu kurniaan. Dan Imam Qushayri juga berkata, telah diberitakan daripada Nabi Musa alaihissalam, tak kala Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, memperdengarkan kalamnya, sehingga kan Nabi Musa tadi digelar sebagai kalimullah. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala nyatakan, walamma ja'a Musa limiqatina. Tak kala Musa datang alaihissalam limiqatina kepada masa yang telah kami janjikan. Maksudnya semasa menceritakan tentang Nabi Musa, Allah Ta'ala kata Nabi Musa datang sendiri. Tapi semasa menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menyatakan asra bi'abdihi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nak membezakan dua bentuk keadaan tadi. Datang sendiri dengan datang dibawa, kan dua keadaannya berbeza. Maka Imam Qushayri berkata, tidaklah orang yang datang dengan diri sendiri seperti orang yang dibawa oleh penciptanya. Maka orang yang pertama tadi ialah orang yang berusaha untuk datang. Adapun orang yang kedua tadi orang yang dibawa. Maka maka dia kata orang yang pertama tadi dihukumkan sebagai murad. Orang yang dikehendaki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seorang lagi diisyaratkan sebagai muridun, orang yang dia mengkehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Qushayri berkata sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini liyata'allama ahlul ardi minhu al-ibadata, supaya ahli bumi dapat mempelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadat. Yang kita baca iyyaka na'budu tu siapa yang ajar kepada kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma raqqahu ila as-sama'i. Kemudian sampai satu masa Allah telah mengangkat baginda ke setiap langit. Liyata'allamal malaikatu minhu adabal ibadati. Okay, jadi ini Imam Qushayri kata salah satu keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia bukan mengajar di bumi saja. Bahkan Rasulullah SAW dia dah juga guru pada setiap langit, pada setiap makhluk yang berada seperti malaikat dan seumpamanya. Cuma apabila di langit, sememangnya manusia beribadat ataupun makhluk tadi beribadat, malaikat tadi beribadat. Tapi apakah nak diajarkan? Adabul ibadati, adab-adab semasa seseorang melakukan ibadat. Adapun baginda sallallahu alaihi wasallam, maka sifat baginda sepanjang berjalan di atas langit tadi ialah ma zaqal basar wa ma tagha. Maksudnya mata baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melampau kepada satu benda yang lain, semata-mata menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak tertipu pun dengan kecantikan langit pertama, kecantikan langit kedua, segala benda di langit ketiga itu semua. Jadi Imam Qushayri kata, fama iltafata, tidak pernah Rasulullah SAW berpaling-paling, yaminan wala shimalan, ke kanan pun tak ada, ke kiri pun tak ada. Wa ma tami'a fi maqamin, dan tak pernah Rasulullah dari tamak pada maqam, keinginan aku nak maqam lebih tinggi. Wala fi ikramin, bahkan tak ada pula Rasulullah tadi inginkan orang muliakan, orang agung-agungkan, orang sebut nama.
tajarrada an kulli talabin wa arabin. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam melepaskan dirinya daripada segala tuntutan dan hajat, semata-mata wajah tu wajhiyya lillazi, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Qushayri berkata, apakah faedah berlakunya Isra' dan Mi'raj? Faedah tu Allah Subhanahu wa taala menyatakan sendiri di dalam ayat yang sama, linuriyahu min ayatina, agar seseorang tadi diperlihatkan kepadanya daripada tanda-tanda kami. Maka Imam Qushayri kata, kana ta'rifuhu bil ayat. Maka Allah Ta'ala pertama kali memperkenalkan dirinya kepada manusia dan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bil ayati, dengan tanda-tanda kebesaran, yang maksud melihat kepada diri sendiri, melihat kepada langit, kan, melihat kepada binatang-binatang, melihat kepada tumbuh-tumbuhan, bukit bukau dan seumpamanya. Summa bis sifati, kemudian dibukakan hijab sifat. Maka seseorang dapat mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha mendengar. Yang paling penting sekali, Allah maha berilmu. Jadi jangan sekali-kali kita kata apabila kita ada ilmu, kita ada kepandaian, kita ada kemahiran, kita bermegah kerana itu semua kurniaan. Dan yang penting sekali, dan kemudian Imam Qushayri kata, summa kushifa bizzat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kasyaf, pembukaan hijab untuk mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita, maksudnya kita nak tahu apakah yang berlaku pada Isra' dan Mi'raj tadi, mengapa dibawa daripada Masjid Haram kepada Masjid Aqsa, kemudian dibawa naik ke langit, kesemua tu ialah untuk dibukakan hijab sifat dan zat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita, orang biasa, dibukakan hijab tadi tu di bumi, maksudnya Allah nak bagi kurniaan pembukaan hijab sifat. Tapi kurniaan tadi diberikan dan berlaku di bumi. Macam kita bincang tadi, raja, dia boleh dibagi bantuan kepada rakyatnya. Maksudnya dimasukkan dalam akaun terus, dan diwakilkan kepada orang untuk serah agihkan. Itu pemberian juga, tetapi pemberian yang tidak bersama-sama pengagungan. Tapi kalau Raja Agung tadi nak muliakan seseorang, dia akan panggil, menghadap dia, pergi masuk istana, pakai pakaian cantik, lepas tu dimuliakan, diagungkan, dipanggil semua orang untuk tengok kurniaan tersebut. Itu diistilahkan sebagai ta'zim, mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurniaan diberikan kepada Rasulullah SAW tidak diberikan di bumi, bahkan dipanggil, menghadap, dibawa menghadap untuk dikurniakan. Dan Imam Qushayri berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya perkara yang dilihat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut ialah zat yang laisa kamislihi syai', zat yang tiada sesuatu pun yang seumpamanya pada keagungan dan kecantikannya, pada kemegahan dan kebesarannya, pada kemuliaan dan keagungannya. Kemudian itu perkara pertama, maksudnya Imam Qushayri bagi tahu, dia melihat keagungan Allah. Thumma arahu min ayatihi tilkal lailah. Kemudian Allah Ta'ala memperlihatkan daripada tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala daripada malam tersebut, ma arafa bihi salawatullahi alaihi annahu laisa ahadun minal khalaiqi mithluhu. Maksudnya Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW bahawa sesungguhnya tiada daripada mana-mana makhluk seumpama baginda sallallahu alaihi wasallam fi nubuwatihi, daripada sudut kenabiannya, maksudnya daripada sudut ilmu ketuhanan, makrifat antara manusia dengan Tuhan tadi, tiada yang lebih tinggi melebihi baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, warisalatihi, dan daripada sudut hubungan baginda dengan manusia, ajaran baginda, syariat baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling baik sekali daripada diciptakan Nabi Adam kepada sampai sekarang ialah risalah Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memperlihatkan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam uluwi halatihi, ketinggian kedudukan baginda, wa jalali rutbatihi, dan keagungan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara kedua lah. Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, Allah Subhanahu wa taala memberitahu, memperkenalkan kepada baginda keagungan diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya kita tadi boleh bersyukur. Maksudnya kalau orang tadi tak tahu dia tadi sebenarnya ada kelebihan,
Maksudnya dia tadi sebenarnya ada kepandaian. Jadi apabila tak diberitahu tentang kelebihan tadi, maka dikhawatiri manusia tidak bersyukur. Dia tak boleh nak berterima kasih kepada Allah. Maknanya kalau kita tadi kita tak memperkenalkan nikmat. Maksud nikmat kita boleh mendengar daripada kita lahir sampai sekarang, kita boleh mendengar, tak ada hilang sesaat. Pendengaran hilang pun tak ada. Ataupun penglihatan. Kita boleh melihat daripada kita lahir sampai sekarang Allah telah bagi. Dan udara di mana saja kita pergi, di mana saja ada. Jadi kalau kita tak beritahu, ini ialah nikmat. Pendengaran, penglihatan, jantung berdegup, tak pernah berhenti. Kalau tak diperkenalkan nikmat tadi, maka sebab itulah manusia tadi tidak bersyukur. Tidak mengingati Allah. Tidak mengenang. Tak mengingat jasa kebaikan Allah Ta'ala berikan kepada dia. Jadi Rasulullah SAW diberitahu kepada baginda bahawa kamulah makhluk yang paling mulia, kenabian kamu yang paling tinggi, kerasulan kamu yang paling tinggi, ibadat hati kamulah yang paling agung, dan maqam kamulah yang paling tinggi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita tadi seperti mana dalam Burdah dinyatakan, apabila kita dah mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang paling agung, paling mulia, maka semestinya umat baginda SAW juga umat yang paling mulia. Dan sebab itulah kita amat bersyukur kita tadi berada sekarang sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Cuma tanda kesyukuran tadi ialah kita berusahalah untuk mendapat kurniaan yang Allah Ta'ala dah kurniakan tadi. Ilmu kenabian, maksudnya ilmu makrifat yang dikurniakan kepada Nabi, takkan kita tak ada keinginan untuk mendapatkan walaupun sedikit ilmu tersebut. Ilmu syariat yang dikurniakan kepada Nabi SAW. Tak adakah kita keinginan untuk belajar? Kan Rasulullah bersusah payah menerima Al-Quran, mengajar, membuat negara Islam supaya syariat tadi dapat diamalkan, dapat dilaksanakan hukum muamalat Islam, hukum pemerintahan negara, hukum hudud. Jadi kita tak ada keinginan langsung untuk mempelajari, dan ketinggian maqam baginda SAW. Jadi kita rasa, atau ibadat hati ni, ulu halatihi ni maksudnya ibadat hati SAW. Mana Rasulullah lah yang paling khusyuk daripada semua Nabi-Nabi dan Rasul. Rasulullah lah yang paling kuat keazamannya daripada semua Nabi-Nabi dan Rasul. Dan Rasulullah yang paling sidik sekali, paling amanah sekali, paling fatanah sekali. Jadi kesemua kurniaan Nabi itu takkan kita tak ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kurniaan baginda SAW, maqam-maqam baginda SAW. Jadi itu faedahnya apabila kita tadi mengetahui keagungan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibnu Juzai radhiyallahu anhu menyatakan di dalam tafsirnya, lafaz lailan, maksudnya setelah kita bincang lafaz asra, lafaz abrihi, ni ada lafaz satu lagi, lafaz lailan di awal surah Al-Isra tadi. Jadi Imam Ibn Juzai berkata, in qila, sekiranya kita ditanya, apakah faedah menyebut lafaz lailan? Sekalipun lafaz asra tadi, dia mestilah dia merujuk kepada malam. Maknanya dia ada lafaz di dalam bahasa Arab ni keagungan. Dia kalau kita kata berjalan, di dalam bahasa Melayu, kita tak faham berjalan ni siang ke malam. Jadi di dalam bahasa Arab, apabila kita kata salaka, itu maknanya berjalan. Apabila kita kata masya, itu maknanya berjalan. Tapi apabila kita berkata sara, dia membawa makna berjalan di waktu malam. Dia memang khusus bila berjalan di waktu malam, dan kita nak maklumkan kepada mukhatab tadi, orang yang mendengar tadi, aku nak bagi tahu berjalan ni waktu malam, kita akan kata sara, berjalan di waktu malam. Jadi apakah faedah disebut lailan tu balik semula? Sebab asra telah menunjukkan kepada makna malam. Maka Imam Ibn Juzai berkata, Allah Subhanahu Wa Taala mengulang lafaz lailan tadi, walaupun telah difahami daripada lafaz asra, taqlila muddatil isra, untuk Allah Ta'ala menyatakan bahawa maksud lafaz lailan tadi itu dinyatakan dengan tanwin, lailan, dia tak kata al-laila. Jadi salah satu faedah tanwin, lailan, yauman, naharan, itu salah satu faedah tanwin tadi, nak menunjukkan kepada sedikitnya sesuatu perkara tersebut. Maksudnya, kalau kita kata Isra dan Mi'raj tadi berlaku dalam masa sebulan, jadi dia orang pun tak pelik, sebab dia kata nak berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis tu memerlukan masa yang lama. Dan tapi sekarang ni yang membawa kepada subhana, ketaajuban tadi, ialah lailan, sedikit daripada malam. Kalau kita kata syahran, sedikit daripada bulan pun mungkinlah normal lagi.
ataupun sanatan, satu tempoh masa sedikit daripada setahun pun normal lagi. Tapi Allah Ta'ala nak menunjukkan keagungan kurniaan baginda sallallahu alaihi wasallam, sekelip mata tu Allah Ta'ala boleh bagi tu, dengan Allah Ta'ala kata lailan. Jadi sebab tu kita ada orang yang kita tengok dia ni satu ketika ahli maksiat, ataupun kita tengok orang tadi tak ada ilmu kan, macam seperti Imam Sa'duddin Taftazani radhiyallahu anhu. Masa dalam pengajian tadi, dia lah murid yang paling tak pandai dan murid yang paling lemah. Cikgunya ajar, syekhnya ajar tak faham-faham kan, kena ulang banyak kali. Tapi dia rajin kan. Imam Sa'duddin tadi dia bersungguh-sungguh belajar. Orang pergi main dia baca buku, dan orang apa sekalipun dia baca buku, sehinggalah satu hari tadi pintunya dia ketuk kan. Dia kata mari kita pergi ke taman. Orang yang ketuk tu kata mari pergi ke taman. Hari pertama dia tak layan, dia kata aku baca buku, kamu apa suruh aku pergi taman. Hari kedua panggil lagi pergi ke taman. Hari ketiga dia kata mari pergi ke taman, Rasulullah SAW sedang menunggu kamu. Jadi dia tinggalkan segala bukunya, dia pergi, dia lari. Maksudnya tiba-tiba dia masuk dalam satu alam yang lain. Dia nak berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah kata, kenapa aku panggil kau ni dah berhari-hari tak datang? Jadi dia kata minta maaf. Dia kata Rasulullah, aku ingatkan aku tak tahu yang kau yang panggil. Dia kata kalau dia tahu Rasulullah yang panggil, dia serta-merta dah datang. Jadi apabila datang tu, Rasulullah kata buka mulut, maka Rasulullah pun ludahkan ke dalam mulutnya. Maka apabila dia balik tadi, serta-merta dibukakan segala ilmu. Iaitu Imam Sa'duddin Taftazani antara muhaqqiq, mudaqiq, maksud ulama yang amat halus kan, kajiannya yang boleh menyatakan dalil-dalil kepada dalil semua tadi tu, sehingga kan dia boleh menggabungkan mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dan seumpamanya, dan perkara tu berlaku sekelip mata. Itu yang diistilahkan dia sebagai lailan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak mengurniakan sesuatu kurniaan, maka dia tak perlu masa berpuluh-puluh tahun, dan dia tak perlu masa yang panjang. Dan sebab tu kita tak boleh engkar. Sekiranya kita tengok orang tadi berubah, semalam aku tengok kau ni macam pencuri ke, macam mabuk ke, macam tak baik ke, hari ni tiba-tiba dia jadi alim, ataupun hari ni tiba-tiba dia jadi baik. Maksudnya Allah Ta'ala boleh mengurniakan sesuatu kurniaan dalam satu tempoh masa yang singkat. Maksudnya dinyatakan wa annahu usriya bihi fi ba'dil lailati masirata 40 lailah. Maksud perjalanan yang sepatutnya mengambil masa 40 malam, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lakukan perkara tersebut dalam masa yang singkat. Dan sebagai penutupnya kita baca satu nas daripada Imam Ibnu Ajibah dalam tafsirnya Bahrul Madid. Satu ketika Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril datang kepadaku, dan tiba-tiba ada satu tunggangan binatang lah, yang lebih besar sikit daripada himar, yang lebih kecil sikit daripada bagal. Dia punya langkah ni tadi, sejauh mata memandang. Maka dibawaku berjalan di antara langit dan bumi, hinggalah sampai kepada Baitul Maqdis. Lalu dibentangkan, dinampakkan kepadaku sekumpulan daripada Nabi-Nabi dan Rasul, maka aku bersemayang bersama-sama mereka. Maka tiba-tiba aku dibawa naik ke langit, dan aku melihat cantik-cantik perkara yang dilihat. Maka aku melihat tadi di langit yang pertama satu orang yang amat besar daripada wajah dan bentuk badannya. Maka ditanya, inilah bapa kamu Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian aku naik kepada langit yang kedua, aku bertemu dengan dua orang pemuda. Maka dia kata dia ialah Isa wa Yahya alaihi salatu wassalam. Kemudian pada langit yang ketiga aku melihat orang yang cantik-cantik manusia. Maka dikatakan ini ialah akhuka Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan pada langit keempat aku melihat Idris alaihi salatu wassalam. Dan pada langit yang kelima aku bertemu dengan Nabi Harun. Pada langit yang keenam aku bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan pada langit yang ketujuh aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fantahaitu, maka aku sampailah kepada Sidratil Muntaha. Faghashiyatha malaikatun, maka kawasan dari Sidratul Muntaha tadi dipenuhi dengan malaikat, ka'annahum jaradun min zahab. Seolah-olah mereka tadi, malaikat yang begitu banyak sekali, seolah-olah belalang daripada emas. Maka apabila aku sampai ke situ, fara'aitu Jibril alaihissalam yatada'al, maka Jibril pun semakin lama dia semakin mengecil, seolah-olah dia tadi burung lain-lain kecil.
Fatakhallafa, dan Jibril pun berundur ke belakang. Wa qala, dan Jibril kata, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Maka setiap daripada kami, melainkan dia tadi ada maqam yang tertentu. Maksudnya Jibril kata, aku boleh hantar kamu sampai ke sini saja. Ke depan lagi aku dah tak boleh pergi dah. Fajawaztu, maka Rasulullah SAW berkata, aku pun melintasi selepas daripada Jibril hantar kepada tempat tertinggi Sidrah Muntaha tadi, tempat yang masih malaikat boleh sampai, aku melintas lagi. Sab'ina hijaban, 70 hijab lagi aku lintasi. Summah tamalani rafrafu il arsh, kemudian ada satu macam hamparan mengangkat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada arash. Fanudi itu, maka aku diseru, hayyi rabbak, berikanlah ucapan pengagungan kepada Tuhan kamu. Faqultu, maka Rasulullah berkata, la uhsi sana'an alaika, aku tak boleh menghitung sana'an alaika, kepujian ke atas kamu, hai Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta kama asnaita ala nafsika, sesungguhnya kamu sebagaimana kamu memuji diri kamu sendiri. Itu ringkasan daripada kisah Al-Isra, Al-Mi'raj ni, naik ke langit tu. Falamma akhbara bima ra'a, maka apabila Rasulullah dah turun semula pada keesokan hari ni dan menceritakan kepada ahli Makkah apa yang baginda lihat, kazzabahu, lalu mereka mendustakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Walau kana fi naumi ma ankarahul musyrikun, dan sekiranya Rasulullah tadi, sekiranya Isra dan Mi'raj tadi berlaku di dalam tidur, nescaya tak ada siapa pun yang akan mengingkari. Cuma yang nak dimaklumkan bahawa Isra dan Mi'raj tadi berlaku dengan roh dan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ialah ringkasan kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Moga-moga kita mendapat kemanfaatan daripada peristiwa tersebut. Maksudnya, sebagai kesimpulannya, kegembiraan yang teragung ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk seseorang tadi mencapai kegembiraan teragung tersebut, dia perlu melalui ujian yang sama dengan keadaan tadi. Maksudnya kalau kita tadi kita lulus ujian tahap ke-50 contohnya, maka kita akan diberikan kegembiraan tahap yang sama juga 50 tadi. Sebab Allah Ta'ala nyatakan setiap sesuatu tadi aku ciptakan pasangan. Jadi kalau kita boleh sabar ujian tahap yang ke-9 contohnya, maka Allah Ta'ala kurniakanlah kegembiraan selepas itu pada tahap yang ke-9 tadi. Jadi Rasulullah SAW nak berlaku Isra dan Mi'raj ni, Rasulullah ditimpa dengan kesedihan yang tak dapat digambarkan. Dengan kematian isteri baginda SAW, Sayyidatina Khadijah, dan kewafatan pakcik baginda Abu Talib. Jadi dengan kesedihan yang amat saja itu, maksud kemuncak kesedihan tadi, maka dengan sebab itu Allah Ta'ala mengurniakan kepada baginda SAW kemuncak kegembiraan, iaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekiranya kita diuji dengan sesuatu yang sedih, yang amat menyedihkan, yang amat merikkan kita rasa, dan maksudnya kenapa kita petikai kenapa kita diuji macam ni, bagi Allah Ta'ala kata, sekiranya kamu nak kegembiraan tahap yang tinggi, maka mestilah kamu lalu dulu ujian yang tahap tertinggi juga. Sebab kita bincang tadi, dia ialah pasangan. Kegembiraan tahap 100 mesti melalui kesedihan tahap 100 dulu. Tapi kalau kita hanya sanggup tanggung keperitan tahap 50, tahap 40, 30, 20, maka kita hanya dapat kegembiraan tahap itu sahajalah. Jadi sebab itu segala ujian tadi, sekiranya seseorang ingin disampaikan, dikurniakan sebagaimana yang diwarisi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melalui segala yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kebahagiaan yang berkekalan di dunia dan di akhirat. Dan itulah yang berlaku pada Isra dan Mi'raj. Kesedihan yang diiringi dengan kegembiraan, keperitan yang diiringi dengan musyahadah penyaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi moga-moga apabila, jadi kita tahu kalau Allah dah mula memberi ujian, keperitan, kesusahan kepada hidup kita, itulah tandanya Allah nak memberikan kebahagiaan. Dan sebaliknya lah, waliyahzubillah. Jadi moga-moga Allah memudahkan kita dan memberi keselamatan dan memberi keberkatan kepada kita pada hari dan pada malam Isra dan Mi'raj dan pada malam Jumaat ini. Jadi kita tangguh dengan membaca doa surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat, taqdi lana jamil hajat, tutahhiruna biha min jamil sayyiat, tarfa'una biha indaka ala darajat, تبلغنا بها صلغايا جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بالحق ياسين القرآن الحكيم اخترته ليسعد ولاية الهداية إلى الصراط تنزيل العزيز الرحيم خواص الحروف وأسماء التامات بما أظهرت في الوجود لكل موجود من آيات البينات وفي الفكر المفرد كل مظلوم مديم وخالص كل مسيح مجرد بحار ومن جعل خسر من الكافي والنون لمن بك كان قبل أن يكون يسألك اللهم تسألك من جادة رضاك وأن تجعل أهل المحن سعادتك وغناك تيسير لنا جميع المرادات والمطالب أن تجعلنا بين عبادك في كل حال ظافر الغالب لا تحرجنا إلى من خلفك عن رزقنا تربط على ستر المتفوهين مكروه في حقنا أن تقنع حركاتنا بالتوفيق تجعل رضاك عن خير مصاحبنا ورفيق تحيفنا بالجلال والمهابة وأنت من عن سرعة الإجابة استجب دعاء دعاء وحق فيك رجاءنا وادخلنا في حزبك المسؤول بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سواء منافس كل مديون سواء عالم الخالص كل مسجد عالم بكل مكان سواء مجرب حال من جعل خلصا من الكافي والنوم سواء الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الهم يا مفرج الهم يا مفرج الهم حي يا قيوم فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل Allah minna minkum. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Jadi kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, salawat dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama semua kan, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Tuan Nizam, Tuan Ustaz Kamal dan semuanya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua.